Hai, saya Sarudin dan di belakang saya ialah Huawei Vision S yang dirancangkan di Malaysia hari ini. Ia adalah sebuah skrin pintar. Ya, skrin pintar. Huawei tak merasakan apa yang di belakang saya ini ialah sebuah televisyen pintar tapi mengkategorikannya sebagai sebuah skrin pintar. Jika anda nak tahu apa yang ada pada Vision S ini, adakah ianya sesuai digunakan di Malaysia dan apa yang membuatkannya dikategorikan sebagai sebuah skrin pintar, bersama saya untuk ulasan hari ini. Jadi kenapa Huawei katakan ini skrin pintar bukan televisyen pintar? Pasal menurut mereka ia menawarkan pelbagai ciri-ciri tambahan yang tak ada pada televisyen-televisyen pintar lain yang ada di pasaran sekarang. Dan paling utama sekali mungkin anda boleh nampak kat bahagian atas itu ada sebuah kamera 13 megapiksel. Jadi anda tahu dekat pasaran Malaysia ini boleh katakan 99% televisyen tak ada kamera web. Dan dengan adanya kamera web ini, menurut Huawei, anda boleh menggunakan sistem panggilan Me Time mereka untuk melakukan panggilan video dengan rakan-rakan yang menggunakan ekosistem Huawei. Dengan kata lain, ini memudahkan anda untuk melakukan telesidang ataupun melakukan panggilan video dengan jelas tanpa perlu bergantung pada sebuah telefon pintar. Baiklah, dia boleh kata skrin pintar ke, skrin sederhana pintar ke ataupun televisyen pintar, itu saya rasa anda semua tak peduli. Yang anda peduli ialah ciri-ciri yang ada dan juga kemampuan visual serta audionya. Jadi kita mulakan dulu dengan kemampuan visual. Baik, skrin di belakang saya ini sebesar 65 inci iaitu skrin yang paling besar ditawarkan di Malaysia. Ada juga skrin 55 dan 65 saya rasakan dengan resolusi 4K, visual yang ditawarkan adalah amat memuaskan. Ini ditambah lagi bila anda menyedari bahawa skrin ini menyokong kadar segar semula 120Hz melalui sambungan HDMI 2.0. Jadi sekiranya anda ada Xbox ataupun mempunyai komputer berspesifikasi tinggi dan anda ingin high refresh rate 120Hz, ini adalah sebilangan kecil televisyen di luar sana yang menyokong kadar segar semula yang amat tinggi ini. Dari segi visual, saya rasa amat memuaskan bagi sebuah televisyen dengan panel LCD warna 392% DCI P3 yang saya rasakan bagi kebanyakan orang adalah lebih daripada mencukupi. Jika anda inginkan warna yang lebih tinggi, saya tahu anda kena panel QLED dan panel QLED anda tahu harganya berpuluh ribu. Jadi dengan apa yang ditawarkan oleh Vision S ini, saya rasakan adalah amat memuaskan untuk price range-nya. Seterusnya, warna juga tak ada isu color banding dan juga tak ada masalah ghosting. Kalau anda ingat review Realme TV saya tu, saya katakan nak main game nampak macam dalam lumpur, ghosting, anda tak nampak objek. Ini bukan isu yang ada pada Vision S pasal saya dah gunakan PS5, main pelbagai game yang high pace, tak ada isu, semuanya tajam. Ia boleh keep up dengan apa yang ada action di skrin dan paling penting sekali, ianya menawarkan keterangan sehingga 350 nit yang saya rasakan amat terang untuk sebuah televisyen di ruang tamu. Visual yang menakjubkan tidak bermakna sekiranya audionya tidak setanding. Dianya perlu datang hand in hand. Dan dengan 4 pembesar suara 10 watt, 40 watt overall powernya, saya tak ada benda negatif saya nak cakap. Pasal audionya bukan sahaja terang, pada tetapan paling tinggi ianya tak pecah dan ada audio separation yang saya rasakan cukup memuaskan walaupun ianya sebuah speaker yang dikatakan sebagai backward projection. Dan paling penting sekali saya rasakan ialah sistem audio ini membolehkan ia juga dijadikan sebagai pembesar suara. Dan sekiranya anda ada peranti Huawei, anda boleh project ke semua audio dari pelbagai perkhidmatan penerimaan pada telefon ini ke televisyen yang membolehkan ia jadi soundbar. Jadi anda tak perlu beli separate soundbar untuk menikmati audio yang menarik di rumah anda. Jadi sebagai sebuah skrin pintar, ada ciri-ciri tambahan yang tak ditawarkan pada peranti-peranti pengguna lain. Jadi dengan Me Time misalnya, anda boleh lakukan panggilan video pada resolusi 1080p dengan sokongan audio terus pada televisyen. Ini saya yakin tak boleh ditawarkan pada televisyen-televisyen pintar lain. Dan sekiranya anda memang dah ada pelbagai peranti dalam ekosistem Huawei, ini adalah satu solution yang sangat menarik dan memudahkan pasal tak perlu bergantung pada sebuah kamera yang mempunyai sensor yang kecil dan anda perlu letak jauh pada tangan. Duduk depan TV saja dan berboraklah macam orang itu berada di depan anda. Dan anda tahu pada sebuah telefon pintar Huawei ada sistem dipanggil sebagai wireless projection iaitu mode desktop yang boleh anda paparkan pada pelbagai televisyen dan juga skrin monitor. Dan ianya disokong secara menyeluruh pada Vision S. Kelebihan yang saya sedari pada waktu ini ialah ianya hampir tak ada lag dan semuanya berjalan amat lancar.
Berbeza sekali dengan Samsung DeX yang saya cuba pada pelbagai televisyen pintar Samsung, dan ini adalah kelebihan yang saya tak tahu macam diorang buat, tapi congrats kepada Huawei pasal implementasi mereka pada televisyen pintar sendiri adalah amat memuaskan dan lebih baik daripada apa yang ditawarkan oleh Samsung. Dan akhir sekali, apabila anda ada sebuah telefon Huawei, anda nak share video ataupun gambar, ada sistem Huawei Share yang membolehkan ianya dipancarkan terus. Anda hanya perlu ambil remote control, tap saja pada remote control dan kandungan video dan juga gambar boleh anda tonton almost instantaneously pasal anda tahu Huawei Share macam AirDrop ialah sistem pemindahan data yang amat pantas. Berdasarkan saya dah cakap pasal benda-benda positif, benda-benda saya suka, tapi realitinya ada beberapa orang kata glaring problem yang perlu saya katakan tentang Vision S. Pertama sekali ialah sistem operasi. Ia menggunakan Harmony OS, sebuah sistem operasi yang baru sahaja dilancarkan. Dan ketika saya mengulas benda ini, ianya masih lagi menjalani beberapa iterasi yang menyebabkan ia kurang stabil. Dan oleh sebab yang sama juga, bila kita gunakan Harmony OS, jumlah aplikasi yang boleh anda muat turun pada Vision S ini adalah sangat limited. Walaupun saya tahu ada Petal Search disertakan, ianya masih lagi mencari daripada aplikasi-aplikasi yang kompatibel dengan sistem operasi Huawei yang tak banyak orang support. Dan skrin pintarnya anda tahu tak ditawarkan secara global. Jadi jika anda nak gunakan YouTube, tak ada. Nak gunakan Netflix, tak ada. Nak gunakan Prime Video, nasib baik ada. Nak gunakan Spotify, tak ada. Sebagai gantinya, Huawei katakan ada pelbagai perkhidmatan mereka sendiri macam Huawei Video dan juga Huawei Music. Dan memang ada penawaran yang menarik, ada pelbagai siri TV pada Korea yang saya rasakan agak popular bersama juga dengan kandungan daripada BBC. Namun begitu, penawarannya sangatlah terhad. Boleh saya katakan 70% kandungan yang ditawarkan pada Huawei Video dan juga Huawei Music adalah kandungan daripada China. Dan sekiranya ia ditawarkan kepada orang yang memang tak ada langsung minat untuk menonton kandungan daripada China, your choices are very limited. Harus saya katakan, kalau saya tengok BBC tadi mungkin ada 16 siri. Kemudian kalau dari segi kandungan rantau yang sama, hanya ada daripada Thailand, Indonesia dan juga daripada Singapura. Dan semua kandungan-kandungan ini saya lihat tak komplit. Macam Phua Chu Kang ada 16 episod saja. Bagi orang yang dah banyak guna perkhidmatan perstreaman, dah biasa guna Netflix, tak ada aplikasi tersebut secara terus adalah amat menyusahkan, dan saya rasa kita tak boleh betul-betul optimiskan skrin 120Hz dan 4K yang ditawarkan ini. Ya, kesemua video yang ada pada Huawei Video masih lagi Full HD sahaja. Ya, Full HD sahaja. Jadi, untuk fully utilize skrin yang menarik ini, tak ada perkhidmatan mereka sendiri ditawarkan di Malaysia. Tapi tak semua menyedihkan, jangan risau. Pasal anda dah ada Huawei ecosystem, anda sebenarnya boleh Huawei sharekan APK aplikasi yang anda nak terus kepada TV dan pasang terus daripada dia punya file manager. Tapi di mana macam Spotify, saya dah cuba banyak kali tak boleh nak login, saya tak tahu kenapa, mungkin ada halangan dari segi security. Dan saya boleh juga sideload Netflix. Isunya ialah bila saya sideload Netflix, remote control tak support. Jadi saya tak boleh pergi ke elemen-elemen saya nak pilih. Dan akibatnya saya kena pasang sebuah tertikus kat belakang nak login dan juga nak pilih kandungan yang saya nak tonton. Dan versi yang saya sideload tersebut adalah versi mobile yang menyebabkan nampaknya hanya menyokong sehingga SD sahaja. Bayangkan televisyen anda skrin 4K tapi video ditonton pada SD. Saya terasa ialah sesuatu yang harus anda lakukan. Sampai rasa tak berbala langsung nak lalu 2-3 step nak sideload jika kandungan hanya boleh ditonton pada resolusi SD yang sangat menyedihkan. Jadi jika anda can live without kesemua aplikasi-aplikasi popular yang lain dan boleh gunakan apa yang ditawarkan oleh Huawei, saya rasakan masih lagi sebuah televisyen yang mampu memberikan visual yang memuaskan. Pada harga RM2,999 untuk versi 55 dan RM3,999 untuk versi 65, saya rasakan harga yang ditawarkan adalah tidak kompetitif jika dibandingkan dengan apa yang ditawarkan oleh pesaing. Dan saya boleh sarankan kepada mereka yang bersedia ataupun inginkan ekosistem Huawei pada hari ini sahaja. Saya harap ulasan ini anda boleh lakukan pilihan terbaik sama ada ingin berbala untuk dimiliki atau tidak. Dan seperti biasa, jika anda mahukan lebih banyak video macam ini, jangan lupa untuk langgan channel Amans di YouTube. Saya Effi Sahrudin, jumpa anda di ulasan yang seterusnya. Bye-bye.